Ya, saya cakap seorang-seorang. Baik, kemunculannya ialah apabila diterbitkan dua buah buku ini yang kemudian dikomen dalam Facebook oleh seorang kawan yang minta saya untuk ulaskan buku ini. Malah saya di WhatsApp kepada saya, di mesej kepada saya melalui Facebook, minta Ustaz tolong ulas tentang buku ini. Dia kata ini penulis ni ialah orang sekampung dia. Apakah buku ini apakah menepati ajaran Islam atau tidak? Ini buku tajuk dia Manusia Sebelum Adam. Ditulis oleh The Patriot, tulisan Luqman Hakim Abdul Razak. Dia seorang ahli farmasi, bukan seorang biologis. Kena faham? Seorang ahli farmasi menulis tentang bidang biologi. Kan? Kemudian marah kat kita sebab kita ustaz cakap tentang sains. Dia pun bidang farmasi, apa kaitan bidang farmasi sangat dengan biologi? Buku yang kedua tajuknya Genesis 2, Safin and Neo Manusia. Safin and Neo Manusia. Yang saya tengok penulisnya Zamil Muhyiddin yang dikenali sebagai seorang, saya tak tahu lah dia pelajar lagi ataupun saintis, tetapi dia klaim diri dia sebagai saintis. Saya memberikan harapan yang besar buku ini adalah buku saintifik. Sebab The Patriot, dia tulis kat belakang, dia kata apa? Mana tulis? Ni The Patriot yang ni. Dia kata The Patriot merupakan syarikat penerbitan kandungan bercetak dan digital bla 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 bla. Matlamat penerbitan ini ialah menerbitkan bahan-bahan bacaan yang mempunyai nilai-nilai akademik dan ilmiah dengan misi merakyatkan semula atau mempopularkan keilmuan di kalangan masyarakat pada hari ini. Itu satu matlamat yang cukup mumpuni, cukup baik. Saya sebagai penulis, penerbit, saya merasakan The Patriot mempunyai niat yang cukup baik untuk mengeluarkan karya-karya ilmiah. Tetapi ini, bila membaca buku ini, saya yakin akademik sangat, sains sangat. Rupanya buku ini syarat dengan idea-idea bukan sains, tetapi science fiction. Dia meramalkan tentang manusia masa depan. Macam kamu tengok dalam filem-filem science fiction, filem-filem apa, Star Wars dan sebagainya. Apa akan berlaku pada manusia? Tentang manusia yang akan datang dan macam mana. Kerana kepercayaan penulis ini, manusia akan berkembang. Bahawa manusia berevolusi. Maka kedua-dua penulis ini percaya kerana manusia telah berevolusi daripada binatang lain yang tidak maju, yang tak kompleks, maka manusia moden yang pada hari ini tentu akan berkembang menjadi manusia yang berbeza. Yang pada mereka mesti lebih baik mendapat pemahaman dia. Satu benda yang saya rasa menyesal juga beli. Saya mengharapkan sesuatu yang baik, yang hebat lah dari sains. Tapi tak berjaya lah. Jadi dua buku ini saya dah baca dan kita akan ulas berdasarkan pandangan mereka dan saya akan cuba jawab kekeliruan mereka tentang teori evolusi yang cuba mereka promosikan kepada rakyat Malaysia. Mereka secara terang-terang beriman dengan evolusi dan mereka mahu orang Melayu, orang Islam di Malaysia kembali beriman kepada evolusi. Malah mereka kecewa apabila kebanyakan orang Melayu, orang Islam tidak percaya kepada evolusi. Kan? Mereka cukup marah. Mereka kata ini lambang kebodohan. Kita tengok siapa yang bodoh. Baik, ini yang saya kata satu pandangan yang cukup berat dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam. Orang sekampung dengan ayah akhir. Taman lama. Saya tak tahu kat mana. Taman lama. Kan orang taman tu lah yang mesej saya, Ustaz, ini tolong Ustaz tengok buku ini macam mana. Saya kata insyaAllah saya tengok. Dia ialah seorang farmasi. Okay? Dia kata dalam buku ini, dalam satu cakap saya copy terus, dia kata saya sendiri ialah seorang evolusionis. Kalau saya menyokong premis evolusi Darwin, mana dia percaya pada Darwin yang menyatakan manusia berkembang. Tetapi ada bawah lagi, dia juga percaya kepada creationism. Maksudnya, dia percaya bahawa Allah menciptakan manusia melalui kaedah evolusi. Inilah yang dinamakan sebagai evolusi bertuhan atau yang disebut oleh penulis ini yang cukup baik tulisan dia, iaitu theistic evolution. Okay? Evolusi bertuhan sama dengan istilah bahasa Inggeris dia, theistic evolution. Ini tulisan dia, cuba tengok.
Ini sebuah buku yang sangat baik. Ditulis oleh bukan orang Malaysia, tapi dia buat di Malaysia. Saya dah share dalam Facebook. The Evidence-Based Evolution, Theistic Evolution and Revelation. Ada di antara teori evolusi, evolusi bertuhan dan juga wahyu. Ditulis oleh Ibrahim Ibn Al-Shahad. Saya baru beli buku ini, dicadangkan oleh Dr. Abdul Rahman. Dan alhamdulillah buku ini memberi banyak jawapan tentang apa itu evolusi bertuhan yang tak ramai orang menulis. Jadi kalau lihat penulis ini beriman dengan teori evolusi. Apakah beriman dengan teori evolusi ini tidak bercanggah dengan agama Islam? Kalau kita percaya pada Darwin sepenuhnya yang menyatakan bahawa manusia atau semua hidupan berasal daripada makhluk yang spontan yang berubah-ubah, itu memang ditolak sepenuhnya awal-awal lagi. Jadi golongan ini, golongan Melayu Islam yang nak menyokong sains teori Darwin ini dan nak gabungkan dengan agama, mereka ubah suai. Mereka kata apa? Mereka kata, ya memang betul, manusia dan makhluk semua diciptakan oleh Allah, tetapi melalui teori evolusi, melalui proses evolusi maksudnya. Tatawur, perubahan sedikit dilakukan oleh Allah dengan kuasa Allah. Ini ialah penghinaan paling besar kepada Tuhan. Ini ialah penghinaan jelek, keji. Kenapa? Kerana Allah memuliakan manusia sebagai makhluk paling mulia, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebab itu ikut mereka, dengar ikut mereka, air kencing, najis tak? Air kencing najis tak? Ada yang kata khilaf, dia tak tahu, dia ada khilaf ni Ustaz. Baik, sebab minum air kencing tu. Air mandi. Air mandi najis tak? Air wadi najis tak? Air mani najis tak? Tak najis. Bukan keluar dari saluran yang sama kah? Dalam mazhab Syafi'i, okey, air mani yang keluar daripada zakar yang sama dengan air kencing dan sebagainya dianggap tidak najis. Okey, hujahnya ialah kerana Allah memuliakan Bani Adam. Kalau manusia itu suci, semua manusia ada suci, okay? Maka air mani juga adalah suci. Kalau kita kata air mani itu najis, kita berasal daripada air mani, maka seluruh kita najis. Maka awak tak boleh semayang, awak tak boleh duduk di masjid dan sebagainya, sebab awak najis, berasal dari air mani. Itu melambangkan bagaimana Islam beranggapan manusia ialah makhluk yang mulia dan suci. Okay? Faham? Baik, sekarang kalau manusia itu makhluk yang mulia, kenapa Allah nak jadikan manusia berasal dari makhluk yang hina seperti buruk? Saya ulang, kalau manusia itu makhluk yang mulia, khalifah Allah, kenapa Allah perlu menjadikan manusia daripada buruk yang hina, daripada binatang? Dia faham tak? Ini yang golongan evolusi bertuhan tak pernah persoalkan. Mereka pakai guna saja. Oh, Tuhan membantu proses evolusi. Banyak cantik. Ini pembodohan ilmu, tidak saintifik dan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang menyokong hujah mereka. Tapi ini ada yang jahat yang cuba untuk memahamkan. Sebab itulah penulis ini dia dalam buku dia ditulis lagi, dia petik daripada seorang tokoh sains, seorang evolusionis yang hebat. Dia kata adalah salah untuk menganggap penciptaan dan evolusi sebagai alternatif yang paling eksklusif. Dia kata saya seorang creationist dan evolutionist. Evolusi ialah kaedah penciptaan Tuhan atau alam semula jadi. Nampak ini kenyataan yang dipegang oleh penulis buku Manusia Sebelum Adam ini. Dia orang Islam, dia terima pandangan orang bukan Islam. Dia kata bahawa evolusi dan penciptaan bukanlah berbeza, tetapi boleh digabungkan. Oh, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk dahulu, kemudian berevolusi menjadi manusia. Ini kenyataan mereka. Tak kenapa mereka kata macam ni? Sebab menurut sains sendiri, sains tidak boleh membuktikan bahawa makhluk telah berubah menjadi manusia. Bukti-bukti sains tak ada. Jadi bila benda yang tak dibuktikan oleh sains, mereka guna apa? Oh, Tuhan yang buat dengan izin Tuhan. Oh, saintifik lah sangat. Dengan izin Tuhan, evolusi telah berlaku. Terima Tuhan pula. Sedangkan ayat Quran berapa banyak yang menyatakan Allah yang menciptakan manusia. Nabi Adam yang pertama, itu jelas tidak ada khilaf.
Yang majoriti pegang bahawa Nabi Adam, manusia pertama, diciptakan oleh Allah daripada tanah, kemudian diciptakan Hawa dan sebagainya. Tapi dia tak percaya dengan ayat Quran, dia lebih percaya dengan teori evolusi. Sampai kita